Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Senia binti Ali dari Sekolah Kebangsaan Bukit Belimbing akan membentangkan kajian tindakan kategori individu sekolah rendah. Tajuk kajian saya ialah meningkatkan kemahiran murid untuk menguasai kemahiran menulis dengan lebih kemas dan cantik dengan penggunaan modul garis 4 dan juga buku garis 3. Pengenalan dan refleksi. Kementerian Pendidikan Malaysia amat menitikberatkan kemahiran membaca dan menulis dalam pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Tinjauan yang dibuat terhadap tulisan murid kelas 2 Jaya telah menunjukkan tahap tulisan yang teruk dan memerlukan bimbingan yang berfokus dan terperinci. Permasalahan ini akan berterusan sekiranya pada peringkat awal tiada tindakan dibuat untuk mengatasi masalah tersebut. Fokus kajian tindakan. Keadaan tulisan murid-murid tahun 2 Jaya yang tidak kemas dan sukar dibaca seperti cakar ayam. Ada seramai 20 orang murid tidak dapat menulis dengan kemas dan cantik. Ada di kalangan mereka yang memegang pensel dengan cara yang salah. Contoh, memegang pensel dengan cara menggenggam batang pensel. Teknik penulisan huruf kecil dan huruf besar juga tidak mengikut peraturan cara menulis yang betul. Ada di antara mereka menggunakan pensel yang pendek walaupun mempunyai pensel yang panjang. Ada juga yang tidak dapat mengecam huruf besar dan kecil dengan betul. Ada juga di kalangan mereka tidak mengenal huruf besar dan huruf kecil dengan tepat. Malahan, ada juga yang tidak dapat membuat perbezaan cara menulis huruf besar dan kecil yang sama bentuk, seperti huruf C. Lain-lain isu yang berkaitan. Pertama, masalah dysprasia, iaitu cara memegang pensel yang tak betul seperti menggenggam. Cara menggenggam pensel yang salah mengikut kajian Levin pada tahun 1987 telah menyebabkan tulisan tidak licin dan tersekat-sekat. Ini secara tak langsung akan menyebabkan murid hilang semangat untuk menulis kerana tangan terasa sakit. Isu yang kedua, masalah penglihatan ataupun rabun. Penglihatan yang kurang jelas juga menyebabkan tulisan huruf tidak tepat dan besar-besar. Perkataan dan ayat yang ditulis di papan putih sudah tentu tidak jelas kerana faktor rabun jauh ataupun rabun dekat. Hal yang demikian menyebabkan kesilapan berlaku tanpa disedari oleh murid-murid. Ketiga, masalah bimbingan guru. Guru tidak dapat memberi bimbingan secara berfokus kerana bilangan murid yang terlampau ramai dalam satu-satu kelas. Lagipun, faktor masa mengajar, banyak kemahiran juga boleh menjejas pengajaran guru tersebut. Objektif kajian. Objektif membimbing murid-murid agar dapat memperbaiki kualiti tulisan masing-masing agar lebih kemas dan cantik. Objektif khusus. Pertama, mendedahkan murid-murid kepada cara memegang pensel dengan betul. Kedua, membimbing murid-murid agar menggunakan teknik yang betul untuk menulis dengan kemas dan cantik. Ketiga, membantu murid-murid membina tulisan yang kemas, cantik dan dapat dibaca dengan mudah. Keempat, menarik minat murid untuk menulis dengan menjalankan aktiviti senaman tangan untuk melembutkan pergerakan tangan mereka seperti menulis di udara ataupun di atas pasir. Kelima,
menjalankan aktiviti secara latih tubi dan berterusan setiap hari sama ada berbentuk huruf, perkataan atau ayat. Keenam, membuat pertandingan tulisan paling cantik untuk menggalakkan murid-murid bersaing untuk menulis dengan cantik. Persoalan kajian. Kajian ini dijalankan untuk menjawab persoalan kajian berikut. Adakah wujud hubungan antara cara memegang pensel dengan masalah kekemasan dan kecantikan tulisan murid? Dapatkah diatasi masalah murid yang pelbagai masalah? Bagaimanakah cara pendekatan yang sesuai? Dan apakah langkah yang perlu dibuat untuk mengatasi masalah tersebut? Kumpulan sasaran. Semua murid tahun 2 Jaya. Kumpulan 1. Tulisan mereka sederhana dan mudah untuk dibaca, iaitu seramai 4 orang. Kumpulan 2. Tulisan sukar dibaca dan ada kesilapan ejaan dan cara penulisan, seramai 12 orang. Kumpulan 3. Tulisan rapat-rapat, kadangkala tak dapat dipahami, iaitu seramai 4 orang. Pelaksanaan kajian. Mula-mula membuat pemerhatian dan kaji selidik. Di antaranya ialah menemu bual guru-guru dan juga guru pemulihan. Selain itu, memperolehi data dan dokumen tentang murid yang hendak dikaji. Seterusnya, membuat analisis data berdasarkan contoh eviden yang telah diambil. Seterusnya, membuat ujian pra menulis huruf, perkataan dan ayat mudah. Dan aktiviti terakhir ialah merancang aktiviti yang sesuai untuk menangani masalah tersebut. Dapatan daripada kaji selidik yang telah dibuat. Seramai 11 daripada 20 orang murid yang dikaji adalah murid pemulihan. Semua murid mempunyai masalah yang berlainan. Oleh yang demikian, aktiviti dan bahan yang sesuai perlu dibuat untuk semua murid. Di antara kesilapan yang telah dilakukan oleh murid-murid yang dikaji. Contoh, huruf-huruf yang mengelirukan murid. Murid-murid tak dapat bezakan di antara huruf C besar dengan huruf kecil, F besar dengan F kecil, J besar, J kecil, K besar, K kecil, M besar dan M kecil dan seterusnya hinggalah sampai ke huruf Z. Kadang-kala kedua-dua huruf tersebut ditulis sama saja, iaitu sama tinggi. Kesalahan lain yang dilakukan ketika murid menulis. Pertama, perkataan terlalu rapat. Kedua, tulisan terlalu condong. Ketiga, perkataan berpecah-pecah. Keempat, huruf-huruf terlalu dekat. Kelima, barisan terlalu dekat. Keenam, A seperti U. 7. I tertutup. Ke-8. A seperti O. Ke-9. B seperti D. Ke-10. N seperti U. Ke-11. C seperti U. Ke-12. D seperti DL. Ke-13. D seperti A. Ke-14. H seperti N. Ke-15. H seperti B. Ke-16, I tiada titik. Ke-17, M seperti W. Ke-18, W seperti M. Ke-19, V seperti N. Dan ke-20, V seperti R. Contoh tulisan murid kumpulan 1. Didapati tidak banyak kesilapan berlaku.
Namun ada juga di antara murid-murid yang menulis huruf besar dan huruf kecil di dalam satu perkataan. Contohnya Nur Ashikin. Dalam nama Nur Ashikin itu ada huruf besar dan huruf kecil yang digabungkan. Dan cara menulis huruf kecil juga tidak betul. Contoh tulisan murid kumpulan 2. Ada di antara hurufnya tidak sama dan tidak lengkap. Seperti huruf A adalah terbuka. Kadang-kala huruf U seperti huruf N. Begitu juga huruf J seperti huruf Y. Contoh tulisan murid kumpulan 3. Tulisan huruf yang dibuat oleh murid kumpulan 3 ini ada di antaranya yang tidak seragam. Cara menulis tidak betul. Contohnya di atas garisan, di tengah garisan ataupun di bawah garisan. Ada huruf ditulis sesuka hati. Tak mengikut saiz yang sepatutnya. Tindakan yang diambil. Murid-murid membaca sampel tulisan rakan sebaya mereka dan memberi komen. Selain itu, murid juga menulis dengan mengikut corak-corak untuk pembentukan huruf-huruf besar dan kecil bermula dengan huruf A dan Z. Aktiviti ini boleh dijalankan dalam buku petak matematik. Yang ketiga, menyambung huruf besar dan huruf kecil terutama murid-murid kumpulan 3. Fokus utama ialah menulis perkataan dan ayat mudah secara berulang-ulang dalam buku garis 3 dan juga buku garis 4 dan juga kad imbasan. Kelima, guru menyediakan modul tulisan cantik atau lembaran tulisan cantik untuk menilai murid dengan lebih lanjut lagi. Dan keenam, menjalankan pertandingan tulisan paling cantik dalam program panitia Bahasa Melayu atau di dalam kelas 2 Jaya. Ini adalah di antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan semasa kajian dilaksanakan. Di antara bahan-bahan yang dicadangkan ialah buku garis 3, lembaran kerja, hadiah untuk murid yang mencapai kejayaan, modul tulisan garis 4 dan modul latihan tulisan cantik. Ini merupakan contoh bahan yang digunakan. Ini adalah contoh hasil pertandingan tulisan cantik. Perbandingan hasil tulisan murid sebelum dan selepas kajian tindakan dijalankan. Sebelum kajian tindakan dibuat, tiada murid yang boleh menulis dengan cantik. Manakala selepas kajian dibuat, seramai 7 orang murid telah menulis dengan cantik. Sebelum kajian tindakan dijalankan, seramai 4 orang murid telah menulis dengan tulisan yang sederhana cantik. Manakala selepas kajian tindakan dijalankan, didapati pendekatan adalah secara mendadak, iaitu seramai 12 orang telah menulis dengan sederhana cantik. Sebelum kajian tindakan dijalankan juga, seramai 12 orang murid telah menulis dengan tulisan yang buruk. Manakala selepas kajian tindakan dijalankan, hanya 1 orang saja yang menulis dengan tulisan yang buruk. Bagi tulisan yang amat buruk sebelum kajian tindakan dijalankan adalah seramai 4 orang. Dan selepas kajian tindakan dijalankan, tiada seorang pun yang telah menulis dengan tulisan yang amat buruk. Kesimpulan daripada hasil kajian tindakan. Pertama, kaedah ini sedikit sebanyak memberi kesan positif terhadap pengajian dan pembelajaran murid di dalam kelas. Kedua, dapat meningkatkan kemahiran menulis dengan lebih kemas dan cantik.
Ketiga, dapat memudahkan guru untuk membaca dan menyemak hasil kerja murid. Dan keempat, telah mewujudkan semangat persaingan di kalangan rakan sebaya untuk menulis dengan lebih kemas dan cantik. Saya berharap agar kajian ini dapat diteruskan kerana kajian ini dapat membantu murid-murid yang mempunyai masalah dalam menghasilkan tulisan yang lebih kemas dan cantik. Lagipun, perkara tulisan kemas dan cantik telah dapat diatasi dan dikurangkan bilangannya. Sekian, terima kasih.